Okey. Nampak. So kita buat presentation. So nampak full lah. Okey, ni presentationnya. Okey, kita lihat. Okey, chapter ni dipanggil interpolation, chapter 4. Chapter 4 ni dah ada banyak juga subtopiknya. Okey, kita akan lihat dia masih lagi berkait rapat dengan CRO1, CRO5 dengan CRO6. Okay, nanti awak kena keluarkanlah contoh yang engineering application dalam assignment 2. Okay, berkenaan dengan topik ini juga. Okay, untuk makluman juga assignment 2 dia punya instruction telah juga saya uploadkan dalam Google Classroom. So ikutkan kita akan bermula pada minggu ke-7, minggu depan lah. So mungkin minggu depan ingatkan saya untuk saya brief tentang tugasan yang kedua. Okay, tapi awak boleh lihatlah apa yang perlu awak buat. Okay, dan tugasan 1 dimaklumkan bulan depan kena hantar. Okay, tugasan 1. So kena hantar ikut masanya lah yang ditetapkan. Okay, untuk tugasan 1, ketua kumpulan saja yang perlu mengupload jawapan. Uploadkan jawapan di dalam Google Classroom lah. Okay, ketua kumpulan. Okay, yang dilantik lah. Okay. So ini yang kita akan lihat. So content chapter ni tak banyak. Tapi itulah kita akan, inilah satu topik yang kita cover. Okay, introduction. Okay, mengapa kita perlu interpolation. Then we come to the second subtopic about the linear interpolation. Okay, yang linear dah ada the simple one lah. Okay, yang saya pasti awak telah buat ataupun telah guna pakai linear interpolation ni ketika di sekolah menengah ke, sekolah rendah tak mungkin kot. Sekolah menengah dahulu. Okay, dan kemudian kita akan guna apakah kaedah polinomial. Okay, dalam kaedah polinomial ni dia nama pun polinomial dia bukan linear lah. Okay, tapi linear itu sub dalam dia lah polinomial. Okay, yang kita akan lihat adalah kaedah Lagrange dengan Newton. Orang yang memperkenalkan kaedah tersebut lah. Ada beza antara Lagrange dengan Newton. Nanti kita akan lihatlah berapa order yang disediakan dekat slide tu. Dan kaedah yang berikutnya sedikit berlainan dengan polinomial, kita akan gunakan piecewise polinomial. Satu lagi kaedah dalam interpolation yang lebih robust dan lebih menariklah sebab dia rangkumi semua data. Okay, kaedah piecewise polinomial. Tapi untuk polinomial dengan juga interpolation ni dia ada certain range lah yang kita cover. Okay, kita lihat kenapa perlunya interpolation ni. Kalau kita lihat kita mungkin akan buat testing. Awak pun dah buat testing lah di lab tahun 1, lab 1, lab 2. Awaknya subjek lab macam tu nama saya tak pasti. Tapi yang kod 1 kredit tu lah. Mungkin awak buat tensile test, awak ada buat torsion test ke, awak buat fluid mechanic punya test di mahal bendali, thermodinamik, and then buat engine test bed kan, dan sebagainya. So bila awak buat eksperimen, awak perhatikan kita hanya masukkan certain number of parameter dan kita dapatkan bacaan. Kita dapatkan a set of data. Kita akan dapatkan satu set of data dan daripada data yang ada tu kita akan plotkan graf kan. Dan bila kita plotkan graf, kita nak lihat continuity tu, kita buat curve fitting kan. Kita buat curve fitting, kita cantumkanlah semua titik tu dengan menggunakan ada setengah guna scattered, ada tengoklah. Kadang-kadang kita buat cantumkan satu titik kita buat garis line kan. Straight line dan itu sampai ke data yang terakhir. Ataupun kita gunakan curve fitting ke French curve ke untuk dapatkan satu continuity yang smooth yang licin. Okay. Jadi kat situ mengapa kita buat benda tu? Kenapa kita buat? Kerana kita nak tahu apa sekiranya kita ubah parameter tadi, parameter yang kita tak uji tadi, apakah nilai output dia. Mungkin kita uji tadi nilai pada nilai 1, 2, 3, 4, 5 contoh kan. Daripada 1, 2, 3, 4, 5 dia berikan nilai Y dia 10, 20, 30, 40, 50, 60 gitulah. Atau any value. Tapi sekarang kita nak tahu apakah nilai Y dia pada ketika 1.5, 1.2, 3.5, 3.4, yang lebih kecil lagi. So itu yang biasanya kita kena interpolate ataupun kita tengok graf kita tu, kita unjurkan nilai mana kita dapat, kemudian kita tengok pada paksi Y kan. Pada paksi Y. Itulah mengapa perlunya interpolation ni. Sebab kalau nak buat every single data will take too long masa kan. Masa dan juga storage. That's why tak perlu untuk kita ni, sebab kita memadai dengan certain number of data dan boleh menggambarkan situasi mungkin yang hampir dengan yang sebenar. So dari situ kita boleh predict lah
sekiranya nilai yang berlainan, apakah jawapan ataupun kan yang X tu yang independent, so yang dependent value tu akan berubah. So biasanya bila kita buat data ni ataupun kita plotkan graf ni dalam mechanical engineering ataupun dalam engineering ni, kita akan buat yang bentuk 2D ni, iaitu kita akan ada paksi X dengan paksi Y kan. So paksi X tu biasanya adalah yang kita kenali sebagai independent parameter. Okay, parameter tidak bersandar lah ataupun bebas. Okay, dan paksi Y itu adalah yang dependent, dia bergantung kepada paksi X, kan? Okay, dependent parameter lah. So biasa kita ubah apa yang kat X tadi tu, apa kesannya pada yang paksi Y. Okay, itu nak nampak gambaran asal lah. Biasa data ni tak semestinya, kerana itu kalau satu input, satu output lah. Okay, X tu input, Y tu output. Boleh juga data ni kita perlukan dua input kan. Kita perlukan dua input. Mungkin ada mungkin jadi 3D lah. Mungkin paksi X dengan paksi Y itu input, paksi Z itu output dia, respon dia, panggil respon lah kadang-kadang. Mungkin apa contohnya? Apa pecutan atau hal laju dan sebagainya, kita kadang-kadang bergantung kepada posisi, lokasi X dan masa T. Kita ada posisi pada satu paksi, T pada satu paksi, dan Y dia punya respon. Itu kita boleh nampak pergerakan satu benda dalam bentuk 3 dimensi. Mungkin. Jadi kat situ 2 input, 1 output. Boleh juga 1 input, 2 output. Pulang dia tengok respon. Tapi dalam kebanyakan adalah 1 input, 1 output lah yang mudah. Macam kita buat tensile test kan. Tensile test kita tarik, kita kenakan daya, kita tambah beban, kita ukur pemanjangan rod ataupun sampel kita tadi. 1 input, 1 output. So dalam kes ni, kadang-kadang kita contoh ni, gambar yang ditunjuk ke slide ni, dia nak measure power of engine at several rotation. Tapi data yang dia ambil hanya pada 0 RPM, pada 100 RPM, pada 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 setengah, 900 RPM, 1000 RPM dan seterusnya lah. Ini contoh dekat data ni kan. So ada kekosongan mungkin kalau kita nak tahu apakah nilai engine power pada 800 RPM. Sebab tak ada data tu. Jadi apa yang boleh kita buat adalah kita buat curve fitting. Kita cuba interpolate apakah nilai power pada 800 RPM tadi. Ada banyak cara. Mungkin caranya awak gunakan satu data sebelum dengan satu data selepas. Kat sini, mana saya punya pointer? There's a pointer. Ni. Mungkin kita boleh guna nilai RPM 700 RPM dan juga nilai 900 RPM. Daripada dua titik ini untuk kita predict ataupun kita forecast apakah nilai engine power pada 800 RPM. Itu yang kita panggil interpolation. Kenapa nama dia interpolation bukan extrapolation? Inter ni merujuk pada dalam kan, extra tu merujuk pada external, luar. Jadi ini bermakna bila kita buat interpolation ni, dia mesti dalam range. Data yang ada tu data yang kita nak predict tu mesti berada dalam range data yang kita ada. Contoh ni kita ada data ni daripada 0 ke 1500 RPM. So kita hanya boleh predict ataupun forecast nilai RPM tadi yang berada di antara 0 ke 1500. 1450 contohnya. Mungkin 600 setengah, mungkin 675, itu kita boleh nilai. Dengan menggunakan data yang ada ni. Kalau extrapolation, dia jadi macam forecasting lah. Kita ada data sampai 1500, awak nak tahu pada 1600, 1700, 1800, which is outside dan di range yang kita ada. Itu dipanggil extrapolation. Jadi dalam interpolation tak dibenarkan lah. Nama pun inter. Jadi dia tak benarkan benda itu dilakukan. Tapi dalam satu lagi dipanggil forecasting lah. Forecasting, yes. Kita boleh forecast. Apa macam awak untuk orang main saham, bukan main bekerja dengan saham ataupun melabur emas. Dia akan lihat perubahan harga nilai emas ataupun pertukaran wang asing setiap hari, setiap saat, setiap minggu, setiap masa. Dan dia cuba forecast ataupun ramalkan apakah nilainya akan datang. Kemudian dari itulah dia boleh melabur dan dapatkan keuntungan ataupun kalau sebaliknya lah.
Okay, kalau dia tak untung, dia rugilah kan. Okay, tu panggil forecasting. Okay, ataupun interpolate begitu lah, boleh katakan. Okay, tapi interpolation ni within the data yang kita ada. Okay, boleh Itu dari segi definasi ataupun juga saya ceritakan tadi keperluan untuk kita buat interpolation. Introduction So ni real problem. Okay, contohnya baru sampai betul tadi. Then if you want to know power at 800 RPM, you boleh guna dua data tadi, 700 RPM dan 900 RPM. Mungkin ditunjuk sini how. Okay, mungkin but no data at 800 RPM. So macam mana? So kalau kita cantumkan garisan ni dan kita boleh satu titik persilangan lah dengan 800 ni, kita boleh tarik, kita boleh anggarkan mungkin nilai ini adalah pada di antara 60 ke 70 horsepower. Kan? Kita boleh anggarkan lah approximate nilai engine power pada ketika 800 RPM. Okay, another contoh mungkin ni data. Okay, data yang awak dapat daripada PI1, okay, public domain apa tu, aeronautical software. Ini berkenaan dengan inilah wind udara lah, okay, persekitaran. Okay, di inilah temperature, pressure, okay, berkenaan dengan air, udara lah, sekeliling. Mungkin awak ini amat diperlukan lah untuk orang yang bidang penerbangan ke, untuk yang ramalan-ramalan kaji cuaca ke, dia perlukan data-data ni lah. Atmospheric standard data table ni, kalau perhatikan dia ambil ukuran altitude tu pada -2 km mungkin dalam tanah, okay, 0 km mungkin pada permukaan laut, and then 2 km, 4 km, 6 dan seterusnya lah. Data tu ya, sebab dia tak boleh calculate. Okay, very small lah. Okay, minus 2.1 km ataupun mana ada lagi jarak meter kan? Selain kilometer dia ada meter. Kenapa dia tak ukur 1 meter, 2 meter ataupun lebih kecil lagi? Kita ada milimeter pula. Takkan kau nak ukur setiap single milimeter tadi. Ataupun lebih kecil lagi, nanometer, picometer. Penuh lah data yang kau ada dan tak akan habis sampai sudah. Okay, asyik mengukur data je kan. Okay, jadi biasanya dia akan buat pengukuran ni, contohnya macam ni, dia buat mungkin yang signifikan. Okay, minus 2 km, setiap 2 km dia ukur. 0 km, 2 km, 4 km dan sampai 40 km lah dia ukur ni. Contohnya, itu data yang ada dekat standard dalam buku ataupun buku log ke handbook dan sebagainya. Dia tak tunjukkan every single data yang saya sebut tadi lah. So, macam mana kalau kita nak predict mungkin pada 3 km, pada 3.5 km, pada 6.8 km. So, tu kat situ perlunya kita buat interpolation bagi pada data yang ada lah. Okay, tu kata 6 dengan 8, so mungkinlah kat situ 6.8 tu berada. So, kita boleh gunakan data pada 6 km dan 8 km untuk predict apakah nilai sigma ke, delta ke, density ke, pecutan ke pada altitude 6.8 km. Okay? Tu contoh lah. So mungkin selain yang mungkin rapat dengan awak ingat awak baca buku log, okay, buku log base 10 tu, okay, dekat tingkatan 5 ataupun tingkatan sekolah menengah lah. Saya percaya buku log tu, okay, awak akan rujuk lah. Okay, macam mana nak ambil bacaan bila bacaan tu tak ada dalam buku log tu, which is antara dua data, dan gunakan interpolasi, iaitu dipanggil linear interpolation. Okay, remember? Kan zaman awak tak lihat buku log? Pernah tak tengok buku log ni? Ada. Ni tebal ke je? Ya? Kita nampak? Keras je. Nipis ni bukunya. Nama buku log, dalam tu penuh data je. Even mungkin awak ambil thermodinamik, nanti awak kena refer standard piawai kan. Biasanya ataupun dalam buku, even dalam buku statik pun ada. Okay, kat tengah belakang tu bila kita rujuk pada cross sectional member island, apakah nilai moment inisial dan sebagainya. Okay. Okay, ni contoh-contoh lah yang ada. Okay, ni kalau contohnya awak nak tentukan unit information of the air pressure at altitude 9.5 km, then what can you did? Okay, so just predict lah between 8 and 10 km. Okay, based on the available data lah yang ada. So tu kita panggil linear interpolation. Okay, jadi kita masuk subtopik yang kedua, linear interpolation, which can be used to predict a data in between two known data. Predict dengan forecast sama tapi mana yang lebih firm? Predict, forecast, approximate. Forecasting macam forecasting yang meramalan kan. Ramalan tu kadang-kadang agak-agak sama-sama sikit lah. Tapi predict ni agak firm juga .
Ya, kita approximate antara dua data. Okay, predict a data in between two non data. So kalau lihat sini kita kan awak tahu apakah nilai pada X RPM. So awak ada maklumat X1 dengan X2. So kita buat garis lurus tu yang merah tu dan kita unjurkan X, okay, pada paksi Y tu sampai bertemu dengan garis merah tu dan kita lihatlah pintasannya di paksi Y. So kalau kita lihat tu kita boleh predict itulah nilai engine power pada nilai X RPM tadi lah. Okay. Jadi apa yang kita ada di sini, kita ada F1, F2, so Fx. Fx sama dengan apa dia? Fx akan sama dengan F2 tolak F1 kan. Okay, dan dibahagikan dengan X2 tolak X1 kan. Itu dapat keturunan dia lah. Okay, ataupun kemudian dicampurkan dengan F1 kan. So, X adalah sama dengan F1 campur dengan jarak ni lah. Jarak ni. Fx tolak Fx1 ni lah. Okay, mungkin. So, kita gunakan F1 dengan Fx2 ni untuk predict apakah nilai Fx. Okay, tu formula dia jadi macam ni lah. Kalau lihat segitiga tadi tu. Okay, consider a simple triangular ratio that all of you have known this. Okay, maka awak akan dapat A per B akan sama dengan C per D. Kan? A per B sama dengan C per D. Remember, C ni kita tak tahu. A ni kita tahu, B ni kita tahu, D ni kita tahu. Okay, jadi kita boleh cari nilai C lah kan. So C akan sama dengan A per B kali dengan D lah. Okay, sebab apa kita tahu ni? Kita tahu Fx2, kita tahu Fx1. Jadi Fx2 tolak Fx1 kita dapat sama dengan D. Okay. Untuk B, nilai B adalah sama X2 tolak X1. A adalah X tolak X1. X itu kita tahu. Jadi kita nak tahu apakah nilai Fx. So kita carilah daripada satu yang tak ada tadi. Okay, itu dipanggil, itulah. Kalau awak susun A per B sama dengan C per D, so A apa, B apa, C apa, D apa yang tersebut tadi. So maka awak boleh olah. Kita nak cari apa? C. Kita cari C lah. So jadikanlah C sebagai perkara. Okay, maka awak akan dapat kaitan ni lah. Jadi panjang-panjang tu awak sebenarnya boleh faham kot. Boleh straightforward je ni. Dan susunan dia. Kemudian yang terakhir dia, okay, kita akan lihat ni lah. So Fx akan sama dengan X2 tolak X kali dengan Fx1 campur dengan X tolak X1 extension block. Okay. Kali dengan Fx2 dibagikan dengan X2 kali X1. Okay. Fx1, Fx2 ni adalah fungsi ya, ataupun Y lah, Y value. Pada ketika X sama dengan X1. Okay. Fx2 adalah Y ataupun F pada ketika X sama dengan X2. Maksudnya lah, ataupun data yang diberi dia. So maka kita boleh predict apakah nilai Fx. Okay, dulu Dr. Walio dia suka lah, dia tunjuk pattern ni. Okay, macam mana, okay, awak boleh bullet table. So X tu macam mana formula dia. X, okay, Fx itu akan sama dengan X2 tolak dengan X dikalikan dengan Fx1. X tolak X1 dikalikan dengan Fx2. Okay, dibahagikan pembawahnya X2 tolak X1. So, dia pattern ni lah. So setengah orang tu dia punya pemikiran dia lebih kepada visualize. So visualize dia kena tengok. So kalau dia tengok pattern ni, oh okay ingat. Ni adalah kaedah untuk linear interpolation. Dia punya pattern macam ni. Okay, nak panah ada setengah orang tu dia tak kisah pun, tak perlu nampak gambar pun dia boleh imagine lah. Dia tahu, okay. Dengan formula ni lah dia bantu. Okay. Setengah orang tu dia kena dengar je. Dia jenis kan. Okay, jenis orang lah. Okay. Okay, terpulang. Okay, ni keadaan pertama. So contoh, kita nak predict engine power at 820 RPM. So kita ada pada 700 RPM engine power dia sama dengan 60. Pada 900 RPM engine power sama dengan 77 horsepower. So apakah nilai RPM pada 820? Antara 700 dan 900 lah. Itu yang syarat pertama, nilai X tu mesti berada pada range. Data yang kita pilih tu mesti pada itulah nilai X yang kita nak cari. Awak boleh juga ambil 55 apa ni yang ni lah. 600 dengan 900. Kan sebab kat situ kan. Tapi tak sesuai lah. Sebab ada data yang ni sebab kita nak guna linear. So linear tu kita gunakan data yang terdekat dengan tempat yang kita cari untuk linear. Tapi kalau untuk polinomial, kita boleh guna data yang lebih daripada dua data lah. So kita boleh guna data yang tadi contoh ni 55 ataupun yang 80 yang atas tu. Okay, untuk lebih. Tapi untuk linear kita perlukan dua data saja. So data yang terdekat dengan tempat yang kita nak cari. Okay, tu dia punya rules .
Okay, kalau kita lihat, yes, can be predicted between 700 and 900 RPM, then the power at 800 RPM are equal to 900 tolak 820, dikalikan dengan 60, campur dengan 820 tolak 700, dikalikan dengan 77, dibahagikan dengan 900 tolak 700. Apakah dia ni? Lihat balik. Formula tadi ini adalah X2 tolak dengan X, dikalikan dengan Fx1. Yang ni pula adalah X tolak dengan X1 dikalikan dengan Fx2. Dan pembawahnya adalah X2 tolak X1. Dapatlah nilai power yang kita cari pada 800 RPM adalah 70.2 horsepower. Okay. Straightforward, simple. Dan awak pun dah pernah buat sebelum ni. Itulah jawapan dia. Okay, ni kalau kita guna Fmath, awak masukkanlah nilai ni, masukkan formula ni dan dia akan beri jawapan lah. Fx sama dengan 70.2 horsepower. Very straightforward. Even kat Excel pun sama, awak buat ni, masukkan formula yang ni dan dia akan bagi jawapan. Excel ke Google Sheet ke whatever lah, ataupun kalkulator awak lah. Di simple way. Okay. Dan ni contoh lagi yang tadi berkenaan dengan air tadi, air pressure. Okay, let's say lah awak nak tentukan pada altitude 95 km dan kita tengoklah 95 km tu berada kat mana. So di antara 8 dengan 10. So kita gunakan dua data, 8 dengan 10 km untuk predict apakah nilai air pressure pada altitude 9.5 km. Sama lah. So awak boleh guna formula tadi. Okay, gunakan Fmath, masukkan formula ni. Okay, masukkan input dia. So akan beri jawapan apa yang awak nak lah. Okay, ataupun awak boleh gunakan M function. Okay, gunakan apa? Free math kan? Ataupun MATLAB ke. So masukkanlah fungsi ni, function fx, interpolation linear. Okay, masukkanlah apa yang data yang diperlukan, x1, f1, fx2, fx2. Okay, dan panggil ni lah fungsi dia sebenarnya yang bawah ni. Yang ni command ni tak terbaca pun yang 100 ni. So yang bawah dia ni, yang terakhir ni itulah barisan operasi dia. So dia akan panggil tu, dia akan cuba selesaikan dengan persamaan fx tu lah. Dan bagikan jawapan apakah nilai fx. Okay. Got the answer, got the point? Okay, tahu lah cara senang. Okay, next. Okay, seterusnya kita masuk non-linear interpolation. Okay, ni advanced sikit. Yang tadi clear linear interpolation? Very simple, straightforward. You pun dah experience using that technique. Okay, mungkin cuma taklah tengok very detail tadi lah dia punya formula kan, susunan. Tapi secara umum kita boleh congak, okay, boleh faham. Cara dan ini kita pernah guna lah. Okay, so untuk berikutnya linear interpolation always use two data and predict a data in between two data. Okay, kita lihat tidak lah. Kita lihat kita bergantung pada dua data yang berhampiran lah. With the assumption the connecting line function is straight linear line. If the point is to consider more than two, okay, kalau kita nak consider lebih daripada dua titik untuk predict tadi, then it is possible to use non-straight line, iaitu non-linear lah. Ini function for the prediction guideline. Okay. Awak sebenarnya boleh guna semua data yang ada. Awak boleh guna 3 data sebahagian. Awak boleh guna 2 data. Yang minimum 2 data saja. Okay, awak boleh guna 3, 4, 5, 6 dan kesemua data yang ada pun boleh pakai untuk kita predict apakah yang kita nak cari. Okay. Cuma tu lah adalah rumit dia. Kan? Setiap satu tu bila kita naik order, naik dengan point tu, persamaan dia akan jadi semakin rumit. Okay. So ni dipanggil polynomial interpolation. Non-linear tadi dikenali ini polynomial. Kita lihat yang basic, kita lihat polynomial ni. Polynomial ni dia mula dengan 2 point, 3 point dan seterusnya lah. So yang paling simple 2 point. So 2 point ni dia sama dengan linear interpolation lah. So kalau kita lihat linear interpolation tadi, formulanya lebih kurang ni lah. Okay, sama. So polynomial interpolation Lagrange 2 point. Okay, ni orang kenalkan Lagrange, dia kenalkan kalau kita ada 2 data, yang kuning ni data yang kita ada. So fx ni kita data yang kita predict lah. Okay. So linear interpolation so sama dengan fx. Fx akan sama dengan x2 tolak x. Okay, dibagikan dengan x2 tolak x1. Dikalikan dengan fx1. Okay, campur dengan x tolak x1. Okay, dibagikan dengan x2 tolak x1. Dikalikan dengan fx2. Okay. Lagrange writes in different way. Okay, jadi Lagrange okay, dia kata, okay, kau faham ni, okay, ni pattern ni bentuk dia gini. So bentuk dia macam mana? Dia kata bentuk dia fx akan sama dengan L1x dikalikan dengan fx1 campur dengan L2x dikalikan dengan fx2. So ni lah L2 Lagrange tu. Okay, dia panggil 2 point sebab ni lah. Ni 2 point.
Okay? L1 dia ada 2 poin lah. Kalau L2 poin dia ada L1 dengan L2. Okay, kalau 3 poin dia akan ada tambah L3. Kalau 4 poin ditambah L4. 5 poin dan seterusnya lah. Itu dipanggil order. Ni dipanggil juga nama lain. Lagrange 2 point adalah first order Lagrange. Okay? First order lah. Lagrange first order. Okay? Nama lainnya lah. Dia 2 titik tapi order dia 1. Kenapa 1? Cuba tengok betul-betul dalam persamaan ni. X2 awak tahu nilai dia. X1 awak tahu nilai dia. X2 awak tahu nilai dia. Fx1 awak tahu nilai dia. Apa unknown dia? X saja. So di dalam sebutan X. X tu kuasa X tu apa? 1 kan. That's why dipanggil first order. Okay. X tu berkuasa 1. Berkuasa 1 pula. Okay. Kuasa bagi X tu 1 lah. Okay. That's why dia first order. Okay. Kita tengok term yang kedua pun sama. Dia X. Okay. Yang paling tinggi lah. Bagi setiap term ni kita nak mana kuasa kuasa yang tertinggi lah bagi X. So kita lihat dia akan berkuasa 1 lah. Okay. So dia panggil first order lah. Okay. First order. Okay. Nanti jangan terkejut pula. Kenapa dia disuruh apa dalam soalan kita guna first order Lagrange first order. Maksud kita Lagrange 2 point lah. Kalau Lagrange second order then 3 points. Kalau fourth order 5 point. Ditambah 1 point. Okay. Baik. Ada 2 orang tak ada ni. 64 ni. Okay, 2 orang tu dah expert lah. Okay, so polynomial interpolation, okay, kita lihat kita ada 3 point. Kalau lah kita ada 3 point, so ingat gambar tu yang kuning tu adalah data yang kita ada. Kita ada data pada X1, X2 dengan X3 dan kita nak predict apakah nilai Fx pada X. Okay, extending Lagrange 2 point to 3 point, okay, maka kita akan ada L1, L2 dengan L3. Itulah Lagrange. Okay. Ni dikenali sebagai second order. Second order Lagrange ya. Lagrange second order. So kita ada 3 points. So kita ada L1. L1 tu apa? L1 tu lah X tolak X2. Okay. L1 lah. X tolak X3. Pembawa dia X1 tolak X2. X1 tolak X3. Cuba tengok pattern dia tu. Dia sebut L1. Dekat atas tak akan ada sebutan X1. Perhatikan. Okay. Dekat atas term tu dia tak ada sebutan X1. Dan kat bawah ada sebutan X1. Okey, tu ciri dia pada L1. Kemudian kita lihat pada yang term yang kedua, L2, dekat atas tak akan ada sebutan X2. Okay, dekat bawah dia akan mula dengan X2. Setiap bracket. Sama juga dengan L3, kat atas tak akan ada sebutan X3, dekat bawah dia ada mula dengan X3. Okay, jadi kalau awak lihat pattern ni, untuk 2 point tadi dengan 3 point, jadi awak boleh imagine lah, okay, kalau 4 point ni pun lebih kurang ni. Dia akan ada 3 bracket, X tolak X2, X tolak X3, X tolak X4 untuk yang bahagian atas bagi L1 dan bawah dia mesti akan ada X1 tolak X2, X1 tolak X3, X1 tolak X4 untuk L1. Okay, dia akan ada 3 ni lah. That's why nama dia pun tertib 3. Kalau 4 point, kalau 3 point ni tertib dia tertib 2. Kenapa? Cuba tengok dekat term satu term ni. Sini ada X, sini ada X. So kalau kita buka term ni, kita akan ada X kuasa 2. Kita akan ada X kuasa 2. That's why dia second order. Okay. Kat bawah ni dia tak akan ada sebutan X1 tolak X1 kan. Jangan awak pandai-pandai pula ubah X1 tolak X1. Sebab nanti jadi infinity. Tak boleh. Okay, dia kosong lah. Okay, sama jugalah untuk L2 dengan L3. Kalau lah dia apa tadi 4 point, so maka L2 tadi dia akan jadi X tolak X1, X tolak X3, X tolak X1, X tolak X3, X tolak X4. Dia tak akan sebut X tolak X2, tak ada. Okay, dan bawah ni akan ada X2 tolak X1, X2 tolak X3, X2 tolak X4. Ada 3 lah. Okay, untuk menunjukkan dia third order. Dasarnya lah L3. Okay, yang tu tunjukkan lah. Dan kalau lah dia 4 point, dia akan ada L1, L2, L3 dan L4. Dan tambah satu lagi L4. So, you pun boleh agaklah apakah nilai L4 tu. Okay, kalau lihat pattern dia tadi. Okay, awak ingat dari sekolah rendah, awak belajar apa? Satu cara ada siri, apa dia panggil? Apa? Sequence, siri. Okay, siri, awak ada nombor, siri menaik ke, siri menurun ke, sama jugalah. Bila kita tengok formula ni, kita tengok pattern dia. Pattern ni pattern naik ke turun ke, apa pattern antara satu dengan satu tu. Okay, jadi dia cuma kat universiti ni dia semakin dalam lah, deep and deep. Okay, kalau sekolah rendah tu mungkin juga pattern naik.
Okay, 0, 1, 2, naik satu nilai ataupun turun 10, 20, 30, 20, 10, 0, minus 10 dan sebagainya lah. Tapi bila kita masuk makin tinggi, kita punya education dan kita tengok semakin sama lah. Tapi cara tengok tu sama. Tengok pattern, tengok corak kan. Okay, macam mana dia berubah. Okay, cuma dia semakin dalam lah. Okay. Okay, got that point Okay, ni Lagrange 3 point. Okay, contoh. Okay, ni Lagrange. Okay, learning the pattern of Lagrange 2 and 3 point. Write the equation for Lagrange 4 points. Okay, tu saya sebut tadi lah. So, Lagrange 4 point, kalau kita lihat pattern Lagrange 2 and 3 point, dan kita boleh keluarkan lah Lagrange 4 point ni macam ni lah. Okay, tadi ada, yang pertama dia ada satu bracket. Lagrange 3 point dia ada 2 bracket. Lagrange 4 point dia akan ada 3 bracket. Lagrange 5 point dia akan ada 4 bracket. Tambah je lah saya sebut tadi. Setiap satu dia akan tambah satu bracket. Okay, dan L dia pun akan tambah lah. Kalau 4, Lagrange 4 dia ada L1, L2, L3, 4. Kalau Lagrange 5 point dia akan ada L1 sampai L5. Okay, dan seterusnya. Boleh? Ya, nampak pattern tu? Ada yang tak nampak pattern tu? Itu penting. Okay. Kalau ada, beritahu. Angkat tangan ke? Okay, buka mic, tanya. Tak ada ya? Okay, tak ada ya. Dan, okay. Itu jawapan je lah. Jawapan ni untuk soal contoh ni, very straightforward. L1, L2, L3, 4. Dan kemudian itulah keluarkan fx sama dengan L1, L2, L3. Ini kenapa fx ni? Fx ni lah kita penting. Kita nak predict nilai x ni, kita masukkanlah x ni dalam persamaan bawah ni. Baru kita dapat nilai fx. Jadi kita kena gunakan semua ni lah. Okay, L1, 2, L2, L3, 4, L5, sebab semua kan ada x kan. X ni kita gantikan nilai x yang kita cari tadi. Okay. Ini secara umum tadi kita lihat 1, 2, 3, 4. So ni kalau lah kita tambah sampai n number of point. So dia punya pattern sama. Okay, dia akan meningkat lah nilai ni dan L nya akan bertambah. So ini dia punya algorithm. So ini dia punya programming dia. Kalau buat programming guna M file dan bentuk dia seperti ini. Okay, dia akan ada looping sini dan ada looping yang besar sini lah. Kita dapatkan keseluruhan. Okay, so dalam kes ni input dia adalah X, Y dan X. Okay, set data of X, set data of Y dan nilai X yang kita nak cari lah. So, dia akan bagi jawapan terus nilai Y bagi X tersebut. Okay. Okay, contoh kita ada ni. Awak ada 4 titik. So kita akan guna ni Google Sheet lah untuk mudah faham. So boleh buka Google Sheet masing-masing. Saya sharekan Google Sheet saya mana. Awak tak tutup. Ini stop presentation. Stop. And slideshow. Okay, and slideshow. Contoh ni kita ada X 2, 4, 6. So Y 1 minus 1 minus 1.2 1. Okay, saya ada lah. So di sini disuruh Lagrange, 2 point, 3 point and 4 point. Okay, plot and function and discuss your result. Use interpolation M to predict the value lah. Okay, awak boleh buka awak punya Google Sheet masing-masing. Google Sheet saya, mana Google Sheet saya? Okay, ni. Okay, ni kita tambah satu sheet baru. Lagrange interpolation lah. Interpolation. Chapter 4 lah. Chapter 4. Interpolation. Okay, interpolation. Okay, so kita ada tadi, mana saya punya slide tadi. Saya letak kat sebelah sana pula. Okay, data yang kita ada apa? X. Kita ada Y kan. Masukkanlah 0, 2, 4, 6. So kita ada 1, minus 1, minus 1.2 dan 1. Ini data yang kita ada diberi dah dalam soalan. Kita nak predict apa dia. Saya sentuhkan lebih cantik. So kita bagi kotak sikit kat dia. Okay. So kita nak predict apakah nilai Y pada X apa? Alah, halus pula kotak ni. Pada 3, okay. X dia sama dengan 3. Okay.
apakah nilainya? Okey, sama dengan apa? Itu soalan dia lah. Soalan ni sama dengan apa? Okey, yang kita nak cari ni. Pada X3 Okey. Boleh faham ni? Okey, jadi untuk yang pertama, katakanlah kita nak soalan ni kita apa tadi? Agak kecil pula ni, soalan sikit. Okey, pilih 2 point. Lagrange 2 point. Okey, Lagrange 2 point. 2 point. Kan? 2 points. Okey. Lagrange 2 point kita akan ada apa? Tengok balik formula dia tadi. Formula umum. Kita akan ada L1 dengan L2 kan? So, kita akan ada L1 dengan L2. Kan? Okay. So, L1 ni sama apa? So, okay. X dia time X. Okay, kita ni. So, ni X kita sama dengan 3. Sama 3. Nah, soalan kita X3. Okay. So, kita tahu L1 dia akan sama dengan, okay, sama dengan buka kurungan lah. Formula ni saya tak tahu aja. Saya tak tahu awak tahu. Jadi, dia akan sama dengan X. Kan? Tolak dengan apa dia kata? Okay, yang pertama, sebelum ni. Kita tengok, data kata 3. So, kita nak guna 2 point. So, 2 point tu duduk kat mana? 3 tu duduk kat mana antara data yang kita ada? Okay, 2 dengan 4 kan? So, kita selectkan ni. Kita highlightkan. Kita takut terlupa. So, 2 dengan 4. So, 3 berada di antara 2 dan 4. So, ini adalah X1 kita. Ini 1. Ini titik yang kedua lah. Ini point 1. Okay, ini point 2 lah. Kan? So, sebab dia 3 tu berada di antara 2 dengan 4. So, kat sini, untuk L1, maka untuk L1 kita kata, kita buka kurungan, dia sama dengan X, tolak X2, X tolak X2. Ni X2, ni. Okay, tutup kurungan. Dia tak akan ada X tolak X1 lah. Okay, dan dia ada 2 point saja kan? 2 point. Okay, dan pembawahnya kita akan ada sama dengan X1, X1 2, tolak dengan X2. Okay, tolak X2. So, dapat. Okay, kita dapat 0.5 untuk L1. Okay, dan untuk L2, sama juga. Dia akan sama dengan okay, buka kurungan. Okay, L2 akan sama dengan X, iaitu 3, tolak dengan X1. Kan? Dia tak akan ada sebutan X2 kan? Dia X1. Sebab dia point yang kedua. Okay, tutup kurungan. Okay, dibahagikan dengan X2, tolak dengan X1. So, kita dapat L2 pun sama dengan 0.5. Okay. Dan formula Fx, dia kata Fx, okay, ni nak bagi nampak je lah, saya tak suka tulis. Okay, dia akan sama dengan L1, okay, L1 kali dengan F, kan? F1 je lah. Okay, campur dengan L2 kali dengan F2. F2 tu maksudnya Fx2 lah. Okay, iaitu L1 ni, kena kalikan dengan F dia, Y ataupun Y kat sini lah. So, maka F 3X sama dengan, okay, ni sama dengan L1 dikalikan dengan F1, iaitu minus 1 ni lah. Okay, dan dicampurkan dengan L2 dikalikan dengan F2. Okay, L2. So, jawapan kita sama dengan minus 1.1 F3 lah. Okay. Boleh? Faham? 2 point. Okay, simple kan? So, kalau 3 point. 3 point saya letak kat sebelah sini kot. Okay, 3 point. Kat sebelah sini, 3 point. Okay, maka kita akan ada L1. Kita ada, sekejap kita nak buat sampai mana? 4 point 4 point Insero. Okay, kalau 3 point dia akan ada L1, L2, L3. Okay, dia ada tambah 1 lah. Okay, di mana formula untuk
dia pun sama. Okey. Sekarang 3 point. 3 point awak nak ambil kat mana? Okay, kita sebenarnya bila 3 berada kat mana? 3 berada antara 2 dengan 4. Tapi sekarang kita perlukan 3 point. So awak boleh ambil 0, 2, 4 ataupun 2, 4, 6. Ini terpulang. Jadi bila disebut 3 point tu terpulang kat kita lah. Kita ambil 0, 2, 4 ke 2, 4, 6. Okey. Satulah saya nak ambil untuk yang ni saya nak ambil ni yang pertama lah. 0, 1, 2, 3. Okey. Jadi yang sini sekarang ni jadi point 1. Mana nak bagi cantik sikit lah. Ini tadi ke sini untuk 2 point kan. Untuk 3 point saya copy dah senang kan. Tunjuk sebelah ni. So untuk 3 point saya ambil ini sebagai point 1 atas. Saya nak ambil atas lah. Okay. Saya ni sebagai point 1. Ini point 2. Ini point 3. Okay, boleh. So color lah yang atas ni. Semua ada point yang kita pilih. Okay. 1, 2, 3. Okay, ni pun sama yang ni sini sebab saya ingat ni nanti kan senang sikit nak formula tu. Okay, kita nak predict juga X sama dengan X3. So, X3 berada di antara 2 dengan 4. So data pertama kita ambil 0, 1. Data kedua 2 minus 1. Data ketiga 4 minus 1.2. Okay, again awak boleh juga pilih 2 minus 1, 4 minus 1.2, 6, 1 untuk point yang ketiga. Ulang. Tapi saya nak pilih yang ni ya. Kembali, okay. So L1 kita sekarang ni akan sama dengan X. Okay, untuk L1 dia akan sama dengan X. Tolak selain X1. Okay, dia akan tolak dengan X2. Kan? Dikalikan, buka kurungan. X1 ni juga tolak dengan X3. Okay, dia akan ada 2 lah. Okay, tutup kurungan L1. Okay, dan pembawahnya dia akan ada X1 tolak dengan X2. Dan kemudian dikalikan juga X1 tolak dengan X3. Untuk kurungan, okay, dia kena buat kurungan besar sebab nanti kan dia baca lain. Kita untuk pembawah tu kena buat kurungan besar lah supaya dia bagikan semua dengan metrik yang sama tadi. Okey, D2 tolak D3, D2 tolak D4. Okey, itulah L1. Tak payah pun nak ingat formula tu, boleh tahu dah pattern dia. Okey, X dia dekat 1, dia tak ada sebutan X1 dekat atas, dia tak akan ada sebutan X1 tolak X1 kat bawah. Itu L1. Okey, dan kemudian kita boleh tengok L2 kita, L2 akan sama dengan, okey, buka kurungan X tolak dengan, okey, tapi ingat dalam test awak tak boleh buat macam ni. Awak kena tulis yang saya buat tadi lah. L1 sama dengan X tolak X2. Tunjuk step by step. Ya, ni saya buat dekat Excel. Memanglah mudah lah. Okey, tapi awak boleh semak nanti jawapan akhir awak patutnya sama. Ini akan tolak dengan dia kat 2, so dia tak boleh dia tolak X2. So ni tolak dengan X1. Okey, dikalikan dengan buka X1 tolak dengan X3. Okey, pengatas dia dan pembawahnya buka kurungan 2 kali untuk bracket yang pertama. Kita akan ada X2 tolak dengan X1 untuk kurungan, okay, dikalikan dengan buka kurungan X2 tolak X3. Tutup kurungan 2 kali. Okey, kita akan dapat 0.75 lah untuk L2. Okey, dan yang terakhir untuk L3 dia akan sama dengan buka kurungan X tolak dengan X1 kali dengan buka X tolak dengan X2. Untuk pengatas dan pembawah buka 2 kali X3 tolak X1. Okey, dikalikan dengan X X3 tolak X2. Untuk 2 kali. So, kita dapatlah L3 kita sama 0.375. Kita dapat So check pattern, okay, ni mesti ada D4, ni ada D3, ni ada D2, okay. Betul sama. So kita punya L, so F basically dia akan sama dengan Fx dia akan sama dengan okay, L1 kali dengan F1
campur dengan L2 kali dengan F2 campur dengan L3 kali dengan F3. Itu formula dia lah. So, maka Fx3 sama dengan Allah Akbar. Okay, ni sama dengan follow je lah. Okay, L1 ni kali dengan F1 yang ni. Okay, campur dengan L2 kali dengan F2 campur dengan L3 kali dengan Y3. So dapatnya minus 1.325. Lain kita tadi awak predict dengan 2 point minus 1.1. Yang ni awak predict sama dengan minus 1.325. Betul tak ni? I9, I10, I11. 2, 3, 4. Okay, betul lah kali dia. Okay, ni kena, itulah benda ni numerical ni kadang-kadang kena semak betul lah. Kadang-kadang kalau salah satu je dan dia punya jawapan terus salah. Okay. I7 kan betul. I7 mana? Okay, I7 semua betul. D3, D4. Okay, betul. Yang ni I7 betul. D2, D4. Okay. Betul. Ni I7, D2, D3. Okey, puas hati. Okey, dah ni betul. Okey, dah. Itu jawapan dia. Dan kalau lah kita nak buat 4 poin, soalan dia minta buat 4 poin, okey, kita copy ni. Kita kecil sikit. Kita nak buat 4 poin, maka kita ambil 4 kan. Ataupun nak buat 3 poin lagi. 3 poin lagi, kita ambil katakan poin yang ke-6 kan. Kita kena check. Betul sama ke? Dia tak sama lah. Okey. Tak sama. Okey, katakanlah kita nak ambil data yang bawah, kita nak ambil yang atas. Ini kita hitamkan balik. Kita nak ambil data yang bawah. Okey, kita lihatlah perbezaan jawapan. Ada perbezaan jawapan. Tak merah yang sama lah. Tak cun lah. Merah ni. Okey. So, yang ni kita pindahkan ke bawah. Okey. So, petikan kita dapat ni. Tapi kena beza lah. Formula ni kena bahan. Okey, yang ni dia bukan H, dia betul. S7. G ni dia akan tolak G3. Bukan G3 lah. G4. Yang ni G5. Kita tengok point di mana. Yang bawah ni G3 tolak G4. G3 tolak G5 lah. Dia turun ke bawah satu lah. Kita sama lah. Dia guna point ni. Sama. Okay, yang ni pun awak kena tukar lah. Ni G3 semua tambah satu je sebenarnya. Ini G5. Yang ni G4, G3, G4, G5. Kita yang ni tadi G2 tak ada, sekarang dia jadi G3. Ini jadi G4. Ini G5 tolak G3, G5 tolak G4. Enter. Okay. So nampak jawapan dia adalah minus 0.2. Ini salah lah. Ini pun sama, tukar. So, L1, L2, L3 berbeza kan? L1 ni tapi sama pattern lah. Atau besar dia buat balik. Kita balik dengan L1 dengan L3. Kita katakan sama. Okay, F3 dia akan sama dengan L1 ni sama. Cuma F1, F2, F3 dia berubah lah. So ini jadi H3. Ini jadi H4. Ini jadi H5. Okey, dapat minus 1.4. Tadi minus 1.325. Ni kalau kita gunakan 246, dia akan jadi minus 1.4. So jawapannya tak salah. Okay, sebab pemilihan titik tadi lah. Kita pilih titik yang berlainan. Okey.
Jelas So katakanlah sekarang kita nak pilih 4 point, kita kena ke 4 data. So kita copy ni dulu. Sekarang kita nak guna 4 data. Kita buat sebelah ni. Kita tarik sikit sini. So ini adalah P1, PT1. Saya patut tarik ni. Boleh tarik ni. Okay, kita gunakan semua data lah. Jadi warna merah semua lah. Okay, data yang kita pakai ada semua data. 1, 2, 3, 4. So kita nak pilih O3, S3 ke 3 point. 4 point sekarang. 4 point. So formulanya kita kena tambah L 4 kan. L 4. Okay. Jadi ini kita buang. Ini patutnya dia akan sama dengan campur lagi satu L4 pattern ni kan. Kali dengan F4. Okay. Dengan begitu lah. So yang ni kita kena buang, kena tukar lah. Okay. Kita tukar 4. Boleh? Allah Akbar. Okay, L1. So L1 sama dengan, okay, buka kurungan X tolak dengan X2. Dia tak tolak X1 kan, dia tolak X2. Okay, dikalikan dengan buka X tolak lagi dengan X3. Okay, dikalikan lagi dengan X tolak dengan X4. Okay, tengah atas ni lah. Okay, nampak pattern tu. Okay, dan dibahagikan dengan okay. Dengan apa? Y kan? So untuk X dia sama juga. Dia, okay, dia buka kurungan 2 kali yang besar. Kemudian kita akan ambil nilai X1. Okay. Tolak dengan X2. Kurungan kali buka X1 tolak dengan X3. Okay, dikalikan lagi dengan buka X1 tolak dengan X4. Okay. Itulah. Okay, berarti kan dia ambil semua pada K7 So K7 ni saya nak lock. Tapi saya lock, saya nak tarik kat bawah. Saya tak tanda $. Boleh ke? 3, 4, 5 tak boleh juga. Nanti J ni akan berubah ni. Okay, tapi memang K tu sama lah. Yang ni semua akan berubah. Okay, enter. Okay, sama. Okay, minus. Okay, betul nampak ada 3 term 1, 2, 3. Ada 3 bracket lah. Okay, kat atas dengan kat bawah. Okay, sebab dia L1. Tapi dia ada 4 point lah. Okay, ni kita boleh tarik 1 ke bawah. Jadi minus error ni tak apa. Kita kena edit lah. So, patutnya X betul. KJ7 ni. Okay, nampak? K7 ni betul. J4 ni sekarang bukan J4 lah. Dia ambil X tolak X1 kan. X1 adalah J2. Tolak J2. Yang ni KJ7 tolak J3 tak boleh. Yang ni poin kedua, dia ambil J4 dengan J5. J4 dan J5. Okey, atas ni betul lah. Okey, dia tak boleh ambil pada poin 2. Dan kemudian kat sini dia akan ambil J3. J3 dah betul. J3 tapi dia tolak J2. J2 poin X1. J3 tolak poin yang ketiga. Poin yang ketiga di J4 dan poin yang kedua tolak dengan poin yang keempat iaitu J5. Okey. Enter lah. Okey, dapat minus 0.5625. Okey, untuk L2. So L3 ni tarik lagi, adjust lah. So adjust. Okey, J dia akan ambil J tolak J2. Tolak J2, tolak J3. Dia tak boleh tolak J4. Dia tolak J5. Okay, yang kat bahagian atas. Yang kat bawah J4 dia akan tolak dengan J2. Tolak dengan J3. Tolak dengan J5. Ya, enter. So dapat. And then tarik lagi satu untuk yang last. Okay, ni pun sama. J, dia mesti tolak J2. Tolak J3. Tolak J4. Tolak J4. Okay, dan yang bawah J5 tolak J, ni pun J2.
J3, J4. Nombor 4 lah. 6 buang. Okey, enter. So kita dapatlah L1 sampai L2, L3 dan L4. Okey, dan sudah ni formula dia. Okay, untuk F3 ni samalah. Okey, L1 dikalikan dengan F1. Campur dengan L2 dikalikan dengan Y2. Campur dengan L3 dikalikan dengan Y3. Campur dengan L4 dikalikan dengan Y4. Enter. So dapat jawapan awak minus 3.625. Okay, boleh lihat perbandingan. Okay, minus 1, minus 1.325, minus 1.4, minus 1.3625. So nampak pattern dia lah. Kalau kita ambil 1 point, 2 point, 3 point, 4 point dan 5. 2, 3 dan 4 point. Okay, dan ni untuk 3 point pada titik yang berlainan. Okay, ada titik awal pada titik yang akhir. Okay, boleh lihat. Okay, ada soalan? So ni data dia. So awak boleh plotkan graf dalam tu dia suruh plotkan graf kan. Mana soalan ni? Okay, soalan ni tadi Okay. Okay, kita dapat 2, 3, okay, plotkan graf, discard result. Okay, kalau awak plotkan function tu, okay, ni kalau guna SMAT. So SMAT ni kalau 4, ni data yang ada, ni kalau Lagrange 2 point, 3 point dengan 4 point lah. So awak perhatikan jawapan dia sama Okay, cuma yang ni dia buat pada 3 point dia ambil titik 1, titik 2, titik 3. Yang saya ambil tu titik 2, 3, 4, dua-dua saya ambil pilihan. Okay, pilihan sama lah. Pilihan yang kedua. Okay, 3. Okay, dan ni kalau kita plotkan graf, okay, fungsi tadi, fx kita tadi tu, kalau 2 point kita akan dapat garis biru ni. Kalau 3 point kita akan dapat garis warna merah ni. Kalau 4 point kita dapat garis warna hijau. So garis warna hijau ni lebih menepati lah. Di mana kita boleh guna nanti untuk predik pada x kuasa 3 kat sini lah. Okay, ni x3 Ni tengah-tengah. Okay. Therefore, when this function is used to predict the velocity at displacement 3 mm, the result is more convincing than other lah. Okay, kalau awak guna 4 point. Dan kalau ada 5 point, ada 6 point, 7 point, so makin tepat lah. Okay, semakin penghampiran tu semakin baik. Okay, ni kalau guna FreeMath, so awak boleh run FreeMath. Okay, ada interpolation Lagrange function yang diberikan tu ataupun boleh buat your own programming dan boleh run lah. So dapatlah jawapan yang sama. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada? Tiada. So kita masuk last topik untuk hari ni. Okay, the last iaitu polynomial interpolation Newton divided difference 2 point. Okay, tadi Lagrange, sekarang Newton. Okay, Newton dengan Lagrange ni actually hampir sama, cuma dia cara approach dia lah sedikit berlainan. Okay, Newton kata, okay, dia lebih sama dengan itulah Y sama dengan Mx campur C lah. Okay, dia ada pintasan pasti Y, ada kecurunan dikalikan dengan X. Okay, formula dia lah untuk yang linear. So, perhatikan. Okay, the idea of Newton, the predicted function is expressed from the non-previous data. Okay, data yang kita ada, data yang kuning ni. So, kita nak predict X. So, dia kata A, iaitu ni akan sama dengan A. A ni sama dengan Fx1. Okay, dicampurkan dengan C. Untuk Fx lah. Fx sama dengan A campur dengan C. So, A adalah sama dengan Fx1. C adalah ni lah. So, sekarang C ni yang kita nak cari. FC from rectangular, simple rectangular. C page, okay, ni. So, mana kata kita dapat C akan sama dengan Fx2 tolak Fx1 dibahagikan dengan X2 tolak X1 dikalikan dengan X tolak X1. Okay, ini perkadaran lah. Okay, macam yang slide sebelum tadi untuk Lagrange. Okay, dan Newton Raj, okay, kita boleh tulis Fx akan sama dengan Fx1 iaitu A sama dengan Fx1 campur dengan C. C ni yang ni lah, masukkan C. Dan dikata Fx akan sama dengan A0. A0 adalah nilai data sebelum dia. Fx1 dicampurkan dengan A1 kalikan dengan X tolak A1. So kita kena carilah A0 dengan A1. Okay, dalam keadaan Lagrange kita cari L1, L2, L3 dan L4. Tapi dalam keadaan Newton kita kena cari A0, A1, A2, A3 dan seterusnya lah. Kalau order itu semakin bertambah. Kalau 2 point kita akan ada A0 dengan A1. Kalau kita ada 3 point dia akan ada A0, A1, A2.
Kalau kita ada 4 point, kita akan ada A0, A1, A2, A3 dan seterusnya. Dia akan makin bertambah. Kita tambahlah. Iaitu polynomial interpolation menggunakan Newton divided difference. Okay. So perhatikan tadi ni kalau kita lihat pattern dia ni kat atas ni dengan ni, kita boleh lihat pattern dia seperti ni. Kalau ni data yang kita ada ni, kita ada X1, X2, Fx1 sama Fx2. Okay, ni yang kita operasikan, iaitu A0 akan sama dengan Fx1, A1 akan sama dengan ni. Kan? Fx2 tolak Fx1 bagi dengan X2 tolak X1. Okay, tengok balik ni. Ni A1 ni sama dengan mana pen. Okey ni. A1 ni sama dengan ni. Okey, ni sama dengan A0. Okey, yang ni samalah. Kan? So tu yang dia buat, so kita lihat A0 sama dengan Fx1, A1 sama dengan Fx2 tolak Fx1 bagi dengan X2 tolak X1. So ini bentuk ni sekali lagi untuk orang yang visual lah, dia kena tengok. So ini yang bentuk dia. Okey, cara nak tahu Fx2 tolak Fx1 bahagikan dengan X2 tolak X1. So dapatlah divided difference punya ni. Pada formula. Okey, jadi kita dapat Fx sama dengan A0 campur A1 dalam kurungan X tolak X1. Okey, ni formula yang kita keluarkan. Okey, mula-mula kita dapat A0 dengan A1, kemudian ni lah formula dia. Kita guna pakai untuk any value X lah. Sama juga X tu mesti berada dalam range dia. X yang awak cari tu mesti duduk kat sini lah. Dekat sini. Okay, kalau duduk kat sini tak boleh ya. Kat luar tak boleh, kat luar atas tak boleh. Kita kena duduk kat tengah-tengah ni. Antara 2 poin yang awak dapatkan formula tadi lah. Okay. So macam mana kita nak dapatkan kalau ada A2 tadi, A3, A4. Banyak pula A ni kan. Okay, itulah. Ni awak boleh kembangkan nanti kat sini. Ni ni first level, ni second level. Okay, ni ataupun ni first level. Kita boleh cari second level kat sini, third level, fourth level kat sini. Nah, seterusnya lah. Ini number. Macam mana kita lihat sebentar lagi. Kat sini bawah dia. Okay, for 3 points, Newton extend to the quadratic polynomial. Okay, kalau lah kita ada 3 point, Fx dia akan sama dengan A0, campur dengan A1, okay, kali dengan X tolak X1, campur dengan A2 kali dengan X tolak X1 dikalikan dengan X tolak X2. Ini formula dia. Okay, tadi kalau 2 point, dia berhenti kat sini. Kan, dia berhenti kat sini. Kalau 2 point. Kalau 3 point ditambah pula A2 ni. Okey. Kalau 3 point, 4 point ditambah lagi A3. Kat sini lah. Kali ni sama. Pattern ni pun sama. X tolak X1, X tolak X1, X tolak X2. So ini mesti kadang-kadang X tolak X1 kali dengan X tolak X2 kali dengan X tolak X3. Dan seterusnya lah. Tak nampak yang padam ni. Okay, ni ya. So katanya, so A2 can be found from the additional data. So untuk dapatkan A2 kita kena tambah satu lagi data, 3 point lah, data yang ketiga iaitu S3 dan Fx3. So awak akan dapati A2 akan sama dengan ni lah. Okay, Fx3 tolak A0 tolak dengan A1 ni. Ini just penerbitan lah. Tapi yang penting yang akhir tu nanti. Okay, A2 ni sama dengan ni. Okay, bentuk dia nampak rumit macam panjang, tapi bila kita buat jadual nanti nampak mudah je. Okay, ni bentuk akhirnya lah. A2 ni akan sama dengan ini. Okay, macam mana bentuknya kat graf? Okay, kat sini memang rumitnya. Okay, cuba tengok jadual dia. Okay, nampak kan mudah. Okay, tadi kita berhenti kat sini untuk A1. So untuk A2 kita tambah ni, tambah point 3. Kita tambah untuk A3 point. So hasilnya kita akan ada yang ni. So inilah A2 iaitu dia gunakan nilai A1 tadi. Oh, belakang ni je. Ni tolak ni. Awak dah kira ni tadi. Awak dah kira ni, gunakan je nilai tu. Ni tolak ni. Ni tolak ni dibahagikan dengan X dia. X dia yang paling besar lah. X3 tolak X1. Kita yang ni ya. Yang ni tolak yang atas. Itulah namanya divided difference. Okay, sama juga kalau awak tambah A3 nanti, akan tambah X4 kat sini. Tambah Fx4. Okay, maka awak akan ada sini ada 1. Kita dapatkan F yang ni lah. Something. Kemudian kat sini awak akan ada tambah lagi 1. Dapatkan 1 lagi fungsi kat sini. Okay, kemudian di sini dengan ni kita boleh operasikan lagi. Dapatlah 1 term kat sini. Inilah A3.
Dan seterusnya lah, sama A4, A5 dan seterusnya, pattern dia sama. Okey. Semakin besar, semakin besar, semakin besar dan semakin besar. Okey. Oh, penat lah. Air tu tadi. Jauh sini ya. Ada soalan tak? Boleh faham tak Newton ni? Flow dia? Newton divided difference. Faham. Baik. Okay. Next, okay, ni adalah M file. Again, saya nak awak boleh tengok M file ni, awak tarik balik ke dekat M file tu. Cuba run. Okay, dekat kalau awak ingat dekat Freemat tu dia ada fungsi debug. Okay, debug step over, step into, okay, step by step. Okay, awak tengok. Awak klik button tu dia akan gerak satu baris ke satu baris command ni. So, macam mana output bagi setiap baris tu. Itu penting. Kalau error pun kat situ lah kita guna. Saya sebut debug tadi. So ingat kita punya CLO 6 lifelong learning. So carilah mana perkataan debug tu dekat dalam Freemat awak tu. Okey. Ni kena further banyak baca lah, banyak explore. Dulu saya pun tak belajar benda ni, saya explore sendiri lah. Okay, daripada keyword-keyword ni. So basically kita belajar tak betul lah kan. Biasanya orang belajar ngaji ni, berkitab ni, kulit tu kulit dia kena depan dengan guru lah. Tapi dalam kes semasa ni kita dapatkan yang juice dia kat situ, dan yang additional tu untuk nambah kefahaman, dan kita kena study sendiri lah, dan explore your own self lah. Okay, banyak benda sekarang kena gitulah. Okay. So dapatkan, okay, ni divided different 2 points, okay, 2 point lah. Tapi yang ni dia boleh pakai banyak ni. Okay, ni umum. Okay, umum equation sampai n kan, so depends on n value lah, okay, yang kita masukkan. Okay, contoh. Terus contoh. Okay, contoh ni dia kata data ni terus kita tengok dekat ni kita ada prepare Newton divided different table, write the predicted equation, predict the value y when x sama dengan 2.5. Okay, plot the predicted equation with the available data, run interpolation Newton M to check the results. Okay, ini soalan dia. Ada satu lagi, last slide dia punya. Okay, so how to solve? Okay, kalau lah awak lihat ni solution dia. Okay, nampak dia baca mana ni? Nak baca mana ni? Okay, baca yang bawah ni dulu. Okay, dia buat jadual ni dulu. Ni data yang kita ada. Okay, dan kemudian awak keluarkan ni lah. Seterusnya, yang ni tadi kan dia tunjuk ni, tolak ni. Kan? Okay, pembawanya ni dengan ni. Untuk yang ni. Untuk yang ni tolak yang ni. Bawahnya ni dengan ni. Untuk yang ni tolak atas. Pembawahnya ni dengan ni. Okay, untuk yang second level ni pula, ini tolak ni. Okay, pembawah ni mana? Pembawah dia yang ini dua ni, jauh ni. Sini. Okay, yang untuk yang ni pula, ini tolak ni. Pembawahnya yang ni dengan yang 21. Okay, dan yang terakhir, ni tolak ni, dia dapat yang ni. Okay, ni dengan ni. Okay, pembawahnya yang 2.6 dengan 2.1. Okay, tu cara pattern dia lah. Okay, ni dah dapat ni, kita dapat Y, A0, A1, A2, A3, baru kita keluarkan persamaan ni adalah yang ini sama dengan yang ini. Okay, ni sama dekat sini, dan ni sama dekat sini. Okay, kali dia lah. Dan dia punya parameter dia, dan X tolak 2, X tolak 2, X tolak 2.1, ni X1. Ni X tolak X1, X tolak X2. Ni X tolak X1, X tolak X2, X tolak X3. Dan sebenarnya, kemudian masukkan apa yang kita dah cari, baru dapat jawapan dia. Okay, ni kalau guna Freemat, ini kalau guna SMAT, plotkan graf. Okay, how? Okay, balik semua ni, macam mana buat ni? Okay, saya tunjukkan guna Google Sheet sekarang. So, aku tak hilang. N. Start. Okay. Ni ingat data kita tadi mana? Ni soalan dia, data dia. How? Kita buat dekat Google Sheet ataupun dekat exam nanti. Okay, ni pindah ke sana. Kau duduk sana dan jam. Kita buka ni, kita punya tadi. Okay, interpolation. Kita buat kat bawah ni. Saya buat kat bawah ni. Okay, data apa yang kita ada? Kita ada X. Kita ada Y. Kan?
Alamak banyak pula kita bagi besarkan. Okey, kita ada X kita sama dengan 2. Ingat, kita kena bagi spacing. Kedua 2.1, data yang kedua. Data yang ketiga kita letak tu 2.4. Data yang ketiga 2.6. Okay, Y kita pada X sama 2, Y dia 0.51. Okay, pada 2.1, 0.521. Pada 2.4, 0.51. Pada 2.6, 0.381. Okay, tu data yang kita ada, betul? Dia bagi soalan tadi lah. Satu balik. Okey, jadi kat sini kita kena buat apa? Okey, kita buat first. Divided difference tadi. Ini buat second. Kita ada 4 data, so kita kena ada 3 lah. Third. Ada 4 data, kita kena ada third. Ada 3 lah. Kalau 5 data, kita ada fourth. Dan seterusnya lah. Okey, jadi apa kena buat sini? Ini data yang ada, tak ada masalah. Ni baru start nak punya formulation. Okey, pertama, first. Okey, antara 2 data pertama dengan data 1 ni, awak tak sama dengan. So, buka kurungan. Okey, 0.521 ambil. Tolakkan dengan 0.51. F2 tolak F1, tutup kurungan. Okey, dibahagikan dengan buka kurungan. X dia iaitu 2.1 tolak dengan X2. X2 tolak X1. 2 lah. Okay, tutup. Enter. Kita dapat 0.11. Okay, sama juga untuk yang berikutnya ni. Antara data kedua dengan data ketiga. So, awak ambil buka kurungan ke 0.FY3 tolak dengan Y2. Okay, dibahagikan dengan X3 tolak dengan X2. Enter. Okay, minus 0.3667. Okay, yang ni kat Google Sheet kita boleh copy, kita boleh paste saja. Itulah bestnya Google Sheet atau Excel. Tapi formula dia apa yang ditulis dia iaitu 0.381 tolak 0.51 dibahagikan dengan 2.6 tolak 2.4. Dapatlah minus 0.645 untuk first level. Okay, first level okay? Boleh faham? Okay, second level. Second level, okay, dia akan berkurang ke 3 poin. Sekarang daripada 3 poin ni lah untuk second level. So, di antara first data untuk first level dengan second data untuk first level ni, kat sini, kita letak formula, okay, iaitu yang kedua, sebelum tu kena buka kurungan. Okay, yang kedua tolak yang pertama. Okay, dibahagikan dengan X dia. X dia mana? X dia ni tengok. Dia akan bentuk segitiga ni, okay, 2.4. Data yang ketiga tolak data yang pertama. Okay, 2.4 tolak dengan 2. Data yang pertama. Data yang ketiga tolak data yang pertama. Okay, yang paling luar lah. Okay, itu dia. Enter. Okay, dapat nilai tu. Okay, dekat sini pula pun sama. Awak kena ambil minus 0.645 ni data yang ketiga. Tolak dengan data yang kedua. Okay, ingat tadi buka kurungan, tutup kurungan. Dan pembawah dia buka kurungan juga. Ambil X. X dekat mana ni? X yang paling jauh sekali, 2.6. Okay, yang ni tolakkan dengan 2. Dia kat mana? Dia duduk kat 2.1. Kan? 0.36 dia di antara 2.1 ke 2.6. Okay, 2.1. Okay, jangan ambil 2 ambil 2.1. Ni. Untuk kurungan. Okay, enter. So dapat minus 1.216. Okay, tinggal 2. So daripada 2 dia akan tinggal jadi 1. Kat third level dia akan tinggal 1. Iaitu sama juga ni buka kurungan. Okay, minus 1.216 tolak dengan minus 0.366 ni. Okay, pengatas. Dan pembawah dia kita ambil X dia. X ni yang paling jauh 2.6. Okay, yang paling level X lah. Okay, pembawah dia mesti sebut X lah. Ni tolak dengan X1. Yang atas sekali. Okay, tutup kurungan. So awak dapat lah. Okay, first, second, third. Okay. Itu dia punya formula. Dan kita nak predict apa tadi? Y sama dengan apa tadi? Y sama dengan 2.5 Okey. Apakah nilai Y 2.5 kan? Soalan kita kan? Sama dengan apa? Soalan dia.
So kita gunakanlah. Ini adalah A0, ni A1, ni A1, A0, A1, A2, A3. Okey. Jadi formula dia YX adalah sama dengan apa macam A0 kan, A0 kita campur dengan A1. Okay, A1 dikalikan dengan X tolak X1. Okay, remember formula dia. Okay, campur dengan A2. Okay, dikalikan dengan X tolak X1 dikalikan dengan X tolak X2. Besar pula X ni. Kecil dah pula, besar. Okay, ni tak ada apa, ni just display saja. Kita ada formula, okay, formula ni. Okay, kemudian campurkan dengan A3. Dikalikan dengan X tolak X1. Buka kurungan X tolak X2. Buka kurungan X tolak X3. Okay, tu formula dia lah. Okay, ni formula dia. Okay, jadi maka kita dapat pada X sama dengan 2.5, X 2.5. Okay, maka Y kat atas ni, Y dia sama dengan ni lah formula ni, ingat formula ni. So A0 adalah 0.51. So okay, 0.51 campur dengan A1 iaitu 0.11. Okay, dikalikan dengan X dia 2.5 tolak dengan X1 iaitu 2. Tolak 2. Okay, tutup kurungan. Okay, kemudian campur lagi dengan A2 minus 0.366. Okay, dikalikan dengan buka kurungan X 2.5 tolak dengan X1 2. Okay, dikalikan lagi dengan buka kurungan X lagi sekali tolak dengan X2. X2. Okay, tutup kurungan. Okay, campur lagi dengan third level iaitu minus 1.4 ni. Okay, dikalikan dengan buka kurungan X tolak dengan X1. Okay, kali dengan buka X tolak dengan X2 kali buka X tolak dengan X3. Kurungan. Enter. Itulah jawapan kita 0.46 3. Okey, itu jawapan dia. Okey. Itu mana ni? Kita ambil apa ni? A0. Kita ambil ni. Ingat saya warnakan ni, nampak lebih jelas. Okey, A1 kita ambil nilai ni. A1, A1, A2 dan A3. Kita ambil. Kita kat sini. Saya dapatlah 0.4633. Okey? Ada soalan? Korang study ni ke study untuk malam ni? Kiranya doktor, yang kira yang dalam jadual yang kat atas ni, kita kira untuk dia punya A lah saja. Ya. Kita ambil A ni saja. Okey. A0 sampai A sampai berapa? Kalau awak ada 5 point, ingat ada 5 point dia akan ada fourth. Oh. 6 point dah ada fifth. Dan seterusnya lah. Okey. Macam tu. Baik. Ada lagi soalan lain? Hari ni saya tak nak bagi latihan, saya nak bagi teori saja, awak faham. Tengok dulu. Sebab malam ni awak ada yang heavy. Okey, tak ada ya? So kalau tak ada kita ambil attendance dulu, sambil dulu. Apa attendance? CIS lah, lupa. Okay, kalau nak tanya sila tanya boleh sambil saya start